عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah kerana pada malam ini sekali lagi kita berpeluang meneruskan kuliah dan kelas kita. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan memberikan manfaat dan kebaikan untuk diri saya yang berkongsi ilmu, dan tuan-tuan yang mendengar ada manfaat dan pedoman yang boleh dibawa balik untuk dikongsi dengan ahli keluarga. Kita sambung hadis yang berikutnya pada malam ini berhubung dengan amalan yang dituntut atau disunnahkan untuk kita melakukan terhadap kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, yakni berbuat baik kepada kedua mereka walaupun mereka sudah tidak ada di sisi kita. Kita tengok hadis yang kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah taala. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia berkata, "Baina nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun min bani Salimah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawai syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Qal na'am, as-salatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Daripada Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, dia kata, "Baina nahnu 'inda Rasulillah." Satu hari kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'ahu rajulun, datang seorang lelaki min Bani Salimah, daripada Bani Salimah. Laki-laki ni mai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un, adakah sesuatu yang boleh aku lakukan untuk kedua orang tuaku daripada kebaikan ba'da mautihima,
selepas daripada kematian mereka berdua. Dia mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya satu soalan. Dia kata, boleh tak dia melakukan sesuatu kebaikan? Dia berbakti kepada kedua orang tua dia. Masalahnya kedua orang tua dia dah meninggal. Seperti yang disebut dalam hadis ni, ba'da mautihima, selepas daripada kematian mereka berdua. Kita memang dituntut untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu ayah kita. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kamu. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua. Tetapi selalunya berbakti kepada kedua orang tua ini selalu dibincangkan ketika mereka masih hidup. Tetapi soalan lelaki ni, rajulun min bani Salimah, adalah tentang bagaimana hendak melakukan kebaikan selepas daripada kematian mereka. Okey tuan-tuan, apa faedah yang besar yang boleh kita ambil? Walaupun lelaki ni dia mengkhususkan soalan dia kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, kita boleh qiyas atau kita boleh luaskan melakukan kebaikan kepada orang yang telah meninggal, walaupun bukan orang tua kita. Sebab di dalam hadis yang masyhur yang selalu kita baca, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan ramai juga yang silap faham, apabila matinya anak Adam, idza mata ibnu Adam, idza mata, apabila telah mati ia, ibnu Adam, anak Adam tu, inqata'a amaluhu, maka putuslah amalannya. Hadis ini apabila dia kata putus amalan siapa? Amalan si mati. Amalan yang terputus tu amalan si mati. Pasal apa kita kata putus? Pasal dia tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh beramal. Sebab itu Nabi kata amalan orang yang dah mati putus. Ibadah yang dia lakukan hanya setakat dia hidup. Dia dah tak boleh salat, dia tak boleh puasa, dia tak boleh berzikir, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh sedekah. Dia sendiri putus. Kecuali 3 benda. Walaupun dia mati, walaupun telah putus segala-galanya, 3 benda yang dia buat. Sebab tu tuan-tuan tengok, 3 tu siapa buat? 3 itu merujuk kepada si mati. Yang pertama dia kata apa? Kan 3 benda. Yang pertama, waladun salih, anak yang salih. Anak yang salih ialah amalan si mati. Dia yang usahakan, dia yang asuh, dia yang tarbiyah, dia yang didik, dia yang besarkan, dia yang bagi nafkah, dia yang membentuk. Ada bahagian dia, hasil daripada perbuatan dia. Pasal itu anak itu amalan kita. Anak itu amalan kita. Dan tuan-tuan, apabila anak itu ialah amalan kita, maka semua perbuatan anak kita mendapat manfaat. Boleh? Apa sahaja amalan anak, sama ada dia niatkan ke, dia tak niatkan ke, untuk mak ayah dia dapat. Sebab kebaikan yang dia lakukan ialah sebahagian daripada perbuatan kita. Tapi kalau dosa, yang tu dah. Dosa tak ada. Pasal apa? Tak ada mak bapak yang pidu asuh anak nak jadi penyamun. Yang jahat ni anak cari ke diri.
Sebab itu tuan-tuan dengar, bagi clear. Kita nak bagi putus tajuk ni. Mana-mana sahaja dakwaan orang sebut dalam ceramah ke, dalam kuliah ke, dalam duk sembang kedai kopi ke, dia kata ada benda yang anak buat dosa, kita tanggung. Anak tak semayang, anak tak tutup aurat, anak jahat, anak lagu tu, anak lagu ni, mak bapak tanggung sama, mak bapak kena sama. Ini semua dakwaan yang tak betul. Clear, tutup. Tak payah duk bincang lah. Dia kata esok-esok kalau saya mati, anak saya tak semayang, saya kena bakar. Siapa kata? Tak betul. Wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Manusia tidak menanggung dosa orang lain. Suami tak tanggung dosa bini, dosa bini tak tanggung dosa laki, masing-masing. Clear tajuk ni, tak payah susah hati. Buku catatan, setiap orang ada buku mereka masing-masing. Orang lain tak semayang, orang lain buka aurat, orang lain buat jahat, orang lain berjudi, orang lain minum arak. Tiba-tiba kita yang tak buat, kita pergi kena sama. Tak betul. Kalau tuan-tuan tak clear, tuan-tuan tanya. Saya ada dengar dia kata kalau anak-anak kita buat jahat, kita kena sama. Tak betul. Tak betul. Yang kita kena kalau kita yang ajar. Kalau kita yang ajar. Nampak? Baik. Tetapi kebaikan kita dapat. Pasal apa? Pasal tuan-tuan, kebaikan ni memang usaha kita. Jadi bila dia kata waladun salih, anak yang salih itu memang kita yang buat. Tuan-tuan fikir, penin kepala, pecah kepala, duk fikir macam mana nak bagi anak ni jadi elok. Hantar pergi sekolah baik, cari cikgu baik. Maknanya tuan-tuan ada bahagian dalam pembesaran dia. Kedua, apa dia? Ilmu yang tuan-tuan ajar. Perbuatan tuan-tuan, amalan tuan-tuan, mengajar ilmu, menyampaikan ilmu. Dapat. Yang ketiga, sadaqah jariyah. Wakaf yang tuan-tuan buat di atas harta tuan-tuan. Jadi ketiga-tiga amalan ni amalan siapa? Amalan si mati. Amalan si mati. Yang tak boleh buat dah tu si mati. Yang putus tu si mati. Adapun amalan orang hidup. Orang hidup boleh beramal atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. So dia hidup, dia nak buat pergi bagi kat orang mati. Orang mati tak boleh buat. Tapi orang hidup nak buat, nak pergi bagi kat orang mati. Boleh atau tidak? Boleh lah. Dia duduk hidup lagi. Nampak? So amalan orang hidup tidak putus untuk si mati. Cuma apa amalan orang hidup yang sampai pada orang mati? Yang tu kita nak bincang. Apa benda kami boleh buat nak pergi bagi kat yang mati dah tu? Dalam hadis ni dia khususkan untuk mak ayah. Kita bolehlah luaskan siapa lagi mati. Ada yang mati bini. Tentu yang ada yang mati bini. So dia nak buat baik kat bini dia, arwah bini dia. Ada yang mati laki, nak buat baik kat arwah laki dia. Ada yang mati anak, nak buat baik kat arwah anak dia. So orang mati ni banyak. Kita boleh buat satu tajuk, buat baik pada orang mati. Kalau boleh buat baik kat mak ayah yang mati, kenapa tak boleh buat baik dekat bini, anak, adik-beradik, jiran yang dah mati? Asasnya apa? Semua mereka ini sudah meninggalkan kita. Dan kita ada tak teringat dekat dia? Tentulah kita teringat. Boleh tak kita nak buat? Kita masih boleh, pasal kita masih hidup. Itu asas yang tuan-tuan perlu jelas dalam hal ini. Maka Nabi SAW jawab apa? Nabi kata, "Na'am." Nabi kata, "Ya. As-salatu alaihima." As-salatu alaihima. Nombor satu, orang hidup, doa untuk mereka. Dalam hadis ni alaihima. Huma tu merujuk kepada mak
ayah. Tapi kita peluhlah doa untuk arwah isteri, doa untuk arwah anak, doa untuk arwah ibu ayah, doa untuk arwah keluarga, doa apa? Doa yang baik. Ya Allah beri keampunan, ya Allah beri rahmat, ya Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman syurga, ringankan azabnya. Doa, apa-apa saja doa. Tuan-tuan boleh doa. Dimasukkan dia di kalangan orang-orang saleh, ditempatkan dia di kalangan orang-orang saleh. Doa. Sebut dalam doa kita untuk si mati. Dan memang kita pun doa kan. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tu yang kita duk baca. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Siapa dia sabaquna? Alladhina sabaquna, orang-orang yang telah mendahului kami, yakni yang dah apa? Mati. Maknanya Quran bagi tahu kata boleh doa pada orang yang dah mati. Dan benda ni tak ada khilaf. Tak ada mazhab yang kata tak boleh. Sat lagi ada benda yang mazhab khilaf. Sat lagi kita akan pi. Seperti bacaan Al-Quran, korban, ada khilaf. Ada mazhab kata tak boleh, ada mazhab kata boleh, ada mazhab kata sah, ada mazhab kata tak sah. Tetapi satu benda yang tak ada khilaf di kalangan mazhab, semua kata sampai, semua kata manfaat, semua kata dapat, doa. Doa. Siapa yang kasih, teringat, sayang, cinta, rindu, apa nak buat ustaz? Doa. Angkat tangan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, ringankan azab dia, permudahkan urusan dia, berikan keselamatan di alam kubur. Doa. Ampunkan dosa dia, lapangkan kubur, berikan cahaya. Doa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan boleh buat apa? Wal istighfar, memohon keampunan, yakni khas. Tadi doa umum, apa-apa saja tuan-tuan boleh minta. Yang kedua Nabi kata al istighfar lahuma. Apa dia? Istighfar, meminta ampun untuk si mati. Istighfar. Doa yang paling mudah yang kita duk baca tu, Rabbighfirli wa liwalidayya. Dan tuan-tuan, di dalam hadis yang pernah kita baca dan tuan-tuan juga pernah dengar, istighfar yang disebut oleh anak-anak yang hidup di dunia ini memberi keselamatan kepada arwah ibu dan ayah. Jadi kita pesan kat anak kita. Sebab anak-anak ni kalau dia tak pesan, dia bukan reti. Saat ni dia buat pandai lebih. Dia buat apa? Dia pergi buat tembok besar Cina di kubur ayah dia. Dia pergi buat pasal apa tu? Semua yang buat tu semua sayang, tak ada siapa. Awak yang hang buat elok sangat kubur pak hang, aku cemuih kat dia. Tu aku buat bagi elok sikit tu. Semua orang buat kerana sayang. Semua orang buat sayang, buat bagi elok, buat bagi mahal, buat bagi cantik, buh batu ni apa semua. Tapi benda tu ada manfaat atau tidak? Membuat binaan di atas kubur habis berpuluh ribu, buat elok tak lagu mana pun, tak ada manfaat. Tak membantu dia di dalam kubur, tak menyelamatkan dia di dalam kubur, kerana benda tu tak ada sunnah. Malaikat tak kata yang ni jangan duk tibai, tengok kubur dia elok. Tak ada. Betul tak tuan-tuan? Ada manfaat. Cuba tanya, untuk apa? Apa manfaat kita? Kita bila buat satu benda, kita kena tanya tau. Kita buat ni untuk apa? Apa manfaat? Sama ada untuk kita atau untuk si mati. Bila berkaitan dengan kubur, untuk siapa? Untuk si mati.
Sekarang ni binaan tu boleh tolong apa? Tu soalan yang paling besar. Binaan yang cantik-cantik yang orang duk buat tu, simen-simen tu, untuk apa? Dia boleh apa kat si mati tu? Diringankan azab? Dilapangkan kubur? Diberikan cahaya? Ada tak manfaat? Tak ada. Tak ada manfaat langsung. Sebab itu Nabi tak buat. Nabi tak buat. Tak ada hadis Nabi buat. Bahkan ada hadis Nabi SAW larang. Sebab itu benda ni kena jelas. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena tanya, apa manfaat untuk si mati? Sebab kita buat ni untuk si mati. Itu yang kita kena jelas, hadirin mukminin. Baik, melainkan kalau Nabi kata, sesungguhnya mayat di dalam kubur itu mendapat manfaat dan selamat dengan binaan yang kamu buat di atasnya. Yang tu kita perlu buat. Yang tu kita akan kempen orang buat. Pasal apa? Lagi besar, lagi cantik, lagi elok, lagi dapat selamat dia. Tak ada. Tu yang pertama. Baik, kita sambung. Sekadar nak bubuh batu nisan tanda, yang tu memang sabit. Dalam hadis Nabi letak kan tanda kepada kubur. Yang lain daripada tu tak ada. Baik. Dia kata wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima, dan kita menunaikan ahdun, janji. Kita menunaikan janji yang telah dibuat, yang telah ikrarkan oleh si mati ni. Mana-mana yang dia janji dia nak bagi ke, yang dia janji dia nak buat ke, dia tak sempat nak buat, kita boleh menolong. Ada manfaatnya untuk si mati, iaitu kita menunaikan janji-janji si mati. Nampak? Memenuhi janji mereka. Infadhu ahdihima min ba'dihima, selepas mereka mati. Baik, antaranya apa dia? Memenuhi janji ni. Kan? Kadang-kadang ada benda yang dia nak wakaf, dia sebut. Ada benda yang dia nak bagi. Kemudian dia mati belum sempat nak menunaikan benda tu. Dia dah sebut dah. Maka kita kalau nak membantu, nak memberi manfaat pada si mati, kita selesaikan. Kita tunaikan hajat dia walaupun selepas daripada kematian. Bukan kita batalkan. Kan? Dia kata nak buat macam mana, yang sebut dia saya ingat dok kot, kan. Kalau dia dah niat nak bagi, dia dah sebut nak bagi, cuma mungkin dari sudut proses undang-undang, kan. Orang yang wakaf ni, dia pertama, saya bagi contoh wakaf lah. Pertama orang yang nak wakaf, kedua penerima wakaf, yang ketiga benda yang dia nak wakaf tu hak dia. Benda wakaf tanah ke, rumah ke, kereta ke, duit ke, apa ke. Yang keempat adanya sirah, adanya lafaz. Maksud saya nak wakaf. Ada semua tu dia dah panggil masjid apa semua, okey dengar apa semua, dia dah bagilah. Cuma mungkin dalam proses penyaksian ke, pengalihan nama ke, yang tu tak selesai lagi lah. Maka sebagai anak, dia penuhi janji ayah dia, mak dia tu, dia dapat manfaat. Tapi kebanyakan kes yang kita jumpa, dia kata tukar nama tak. Bila tak tukar nama dia kata tak payah. Kan? Dia beda. Sedangkan benda tu dia dah serah. Kan? Nampak? Wasilatur rahim, dan menyambung silatur rahim, allati la tusalu illa bihima, dan dia pergi sambung silatur rahim dengan adik-beradik yang mungkin si mati ni berkelahi sampai ke mati. Yang dah jangan kita pergi duk tak yang duk jadilah masyarakat kita, tuan-tuan. Apa dia? Dia kata kita nak panggil tak? Macam satu kes benar. Ada satu keluarga mak depa meninggal dunia lah. Mak depa meninggal dunia. Orang Perlis kita. Mak depa meninggal dunia.
Lalu mereka panggil saya. Panggil saya. Anak-anak tu panggil lah. Pasal mak dia tu baik dengan saya. Mak dia mati. Mereka tengok. Mereka pun tahu. Mak mereka pun duk sebut nama saya. Adalah. Tanya banyak lah berkaitan dengan hukum pesaka, faraid, apa semua, hutang, haji, apa semua, puasa, apa semua ni. Mereka kata, Ustaz, mak kami dulu ada suami, yakni bapa kami, our father, bapa kami, kan, abuna, bapa kami. Cuma biasalah apa, suami isteri ni ada yang bercerai elok. Bercerai ni tak ada masalah, benda qadar Allah. Bukanlah semua orang yang bercerai tu jahat. Sebab di kalangan sahabat juga ada yang bercerai. Maknanya bukan semua orang yang bercerai tu buruk. Kerana di kalangan sahabat, bercerai ni banyak faktor. Cuma kita ni bila dengar bercerai, kita akan kata ni jahat lah, tak elok lah, apalah. Bercerai ni mungkin tak ada sepahaman dan sebagainya. Banyak sebab lah. Dan kita tak boleh nak mengharamkan apa yang halal. Sebahagian orang dia pecah muka, tak mau bercerai. Kita kata apa siapa? Malu orang kampung kata. Jadi janda bukannya elok. Orang bercakap tak elok. Tak apa, biar pergi. Kan? Sedangkan benda tu ada jalan agama bagi ruang untuk keluar. Pernah orang main mengadu dekat Nabi, dia dikahwinkan oleh bapa dia secara paksa. Dia kata dia memang tak ada masalah dengan lelaki tu. Bapa dia kahwin, paksa dia kahwin. Nabi kata, hang mau ke tak mau? Dia kata, aku tak mau, aku tak cinta. Nabi panggil lelaki tu. Kemudian Nabi buat suruh wanita tu pulangkan mahar dan Nabi pisahkan. Maksudnya Nabi tak kata, hang baliklah, hang cerai apa ni, sekali orang cakap tak elok, tak mau pergi balik. Kan? Tak. Dia kata dia tak suka dan dia kata kalau dia hidup lagi mungkin dia berdosa. Kan? Nabi pisahkan. Tak apa. Cuma mereka ni bercerai ni biasalah, dah bercerai elok, bercerai tak elok. Cuma dia kata mak kami ni masa dia hidup dia tak suka bapa kami. Di atas macam sebab lah kan. Dia tak suka bapa kami dan dia pun tak benarkan bapa kami mai di rumah dan sebagainya, apalah, banyaklah. Dia kata sekarang ni mak kami dah mati. Boleh tak kami panggil bapa kami mai, atau boleh tak bapa kami nak mai rumah ni dan sebagainya, kan? Kami nak berbaik balik apa semua. Dan sebelum ni depa pun memang berbaik balik. Berbaik dah, cuma tak bagi tahu mak tak apa nak berkenan, mak tak apa nak suka. Saya kata kalau kita kekalkan permusuhan yang mak tu duk pegang, dia bersalah juga pasal duk suruh kita pergi bermusuh dengan pak kita. Yang kedua, pasal apa kita nak pergi teruskan benda yang sah? Benda betul kan salah? Salah. Oh, dia kata boleh panggil ya? Boleh dah pak hampa. Tapi mak tak suka benda tu betul. Kita tuan-tuan, kita kena tanya benda tu betul ke salah? Benda tu salah. Dah mak mati, Allah ampunlah dosa dia. Mungkin di atas perasaan dia ke apa, Tuhan ampun. Kita pun doa Allah ampun atas silap tu. Tapi kita tak boleh meneruskan kesalahan yang dia buat tu. Kalau pak kita ada berkelahi dengan tok wan kita ke adik-beradik dia ke, kita jangan pergi duk sambung sama. Ni dia pergi sambung sama. Kita nak panggil kenduri dak, Pak Long. Hoi. Dia berkelahi dengan pak kita. Sampai kemati pak kita tak baik dengan dia. Kita jangan duk pergi baik dengan dia. Tu dia hang pergi sambung pula yang hang tak ada kena-mengena apa ni. Pergi bersambung balik. So korang-korangnya boleh meringankan azab si bapa. Dia bawa permusuhan tu, dia warisi permusuhan tu, dia teruskan permusuhan yang pak dia mulakan. Tak betul. Kononnya nak masuk belah pak, kononnya kita ingat pak kita, ingatlah pak kita dulu. Cuma yang saya terkejutnya, elok-elok saya kata boleh panggil pak dia duk ada lah di dapur tu. Pak dia ada dah di form. Cuma dia kata, oh boleh lah. Dia tak ayah main ayah boleh lah. Kalau saya kata tak boleh lah, kata lah tak boleh. Saya ingat duk kerah di dapur tu.
Bolehlah bapak mereka. Nanti dah mak mereka selesai. Mungkin mak mereka ada sebab, alasan. Mak mereka tak apalah. Pasal tak ada silaturahim. Cerai habis putih. Yang mereka tu nak putih pasal apa? So kita, now, ingat, antara benda kita boleh buat baik, mana-mana. Hak yang memang bini kita dah buat baik, pak kita dah buat baik, kita pergi sambung, teruskan. Nabi SAW. Pasal tu isteri-isteri Nabi ni dia bukan perempuan biasa. Kalau dia bini Nabi pun dia tetap manusia, perempuan. Nabi bila dia buat apa-apa sembelihan kambing ke apa ke, apa dia buat? Apa dia buat? Nabi dia akan bahagikan untuk kawan-kawan Khadijah. Kawan-kawan Khadijah. Kawan-kawan bini dia Khadijah, ummuna Khadijah radhiyallahu anha. Ibu kita Khadijah, Sayyidatina Khadijah, Allah redha atas dia, meninggal. Nabi teringat. Nabi ambil daging-daging ni, Nabi panggil khadam, yang ni bagi kat ni, yang ni kawan Khadijah, bagi dekat ni, bagi dekat ni, bagi dekat ni. Aisyah duk tengok, dia jealous lah. Kadang-kadang mai satu orang kan, suara macam Khadijah. Nabi kata, suara macam Khadijah. Tu yang Aisyah kata, Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tak ada nama lain nak sebut. Biasalah cemburu. Yang duduk depan ada kan. Ini asam garam rumah tangga. Rumah tangga Nabi SAW. Tapi saya nak ceritanya, Nabi teringat dekat kawan-kawan isteri dia. Lagi bagus, apa dia? Apa dia? Brigadier General. Kita nak buat apa? Lagi bagus. Tengok, bagus. Ada gaya jadi tua guru. Menikah dengan kawan baik isteri. Yang tu Haji Nazri yang sebut, bukan saya. Bertanggungjawab. Saya tak tanggungjawab. Tak balik dah dia mana ni. Kan? Dia kata hang dulu baiklah dengan arwah. Kan? Hang pun duduk seorang. Aku kesian ni. Nabi pun suruh kita buat baik dengan orang yang baik dengan apa dia ni, arwah ni. Kan? Aku ingat mudah lah. Hang pun kenal aku kenal hang, kita menikah lah. Senang tuan-tuan. Kan? Boleh? Cik? Gelak sampai sengit Gelak sampai sengit kerusi. Kan? Tunggu pergi mati dulu lah. Baik. Tamat tadi semua. So kita sambung silaturrahim allati la tusala. Lah dia kata la tusala, yang mana dulu dia berkelahi. So now yang pertama, hak mana dia baik kita continue. Yang mana dia berkelahi kita pergi pelok. Kita habaq hak lepas-lepas lah, hak mati-mati dah, selesai dah. Sudah. Kan? Wa ikramu sadiqihima, dan yang terakhir dalam hadis ni kata wa ikram, kita memuliakan sadiqihima. Sadiq, kawan-kawan dia. Mana yang kawan-kawan dia tu kita muliakan. Satu hari Abdullah ibnu Umar dia naik kaldai, dia berjalan di satu jalan. Ni contoh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ialah salah seorang sahabat yang paling mirip Nabi dari sudut perbuatan. Semayang dia, wuduk dia, pergerakan dia memang tiru Nabi sebiji. Sampai Nabi kencing tang mana dia berhenti, Nabi tunduk tang mana dia, apa saja yang dia teringat Nabi buat, dia akan tiru. Sampai orang kata, pasal apa hang berhenti tang ni? Apa pasal? Dulu Nabi bila lalu tang ni dia berhenti, aku berhenti. Sampai tara tu. Dulu ada pokok, Nabi berhenti berteduh, pokok tu dah tak ada, dia berhenti, dia duduk tang tu. Pasal apa? Pasal besok Nabi duduk tang ni. Dia mirip Abdullah ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab. Dia jumpa satu orang budak muda. Dia tanya budak tu. Dia kata, hang ni macam aku nak kenal. Hang anak si fulan tu ke? Hang anak si fulan tu ke? Si fulan, Arab ni fulan ni maksudnya, kita orang Melayu kata si polan lah.
Si Fulan tu maksudnya hang anak kawan tu ke? Dia kata ya. Elok-elok dia dengar je, dia terus turun daripada keldai dia, dia pergi bagi kawan tu naik. Macam kita duk bawa kereta, terus kita pergi bagi kunci hang naik. Kita bila sebut keldai, biasa. Pasal kita tak naik keldai. Naik motor ke naik kereta, pergi bagi motor kereta tu. Balik jalan kaki. Bini tanya, mana? Aku bagi kat kawan tu. Tuan-tuan nampak tak? Besar tak? Boleh rasa tak? Besar-besar tak kan? Okey. Dia ambil sorban. Sorban ni kira pakaian yang penting lah di sisi orang Arab kan. Tutup kepala ni. Dia ambil, dia pergi bagi kat kawan tu. Kawan tu badui. Kawan yang teman Abdullah bin Umar ni, bila dia tengok Abdullah bin Umar buat, dia pelik. Dia kata, dia ni siapa dia? Yang duk tak duk hang pi bagi keldai yang hang duk naik tu. Hang nak naik apa lepas ni? Pi bagi sorban. Macam buang baju bagilah, macam kita nak boleh faham, buang baju bagi kawan tu pakai. Baju kita elok mahal, pi bagi kawan tu pakai. Apa jawapan Abdullah bin Umar? Dia kata, sesungguhnya pemuda ini ialah anak kepada si fulan, dan si fulan ialah kawan kepada ayah aku, Umar Al-Khattab. Dan Nabi SAW berpesan, kalau kita nak buat baik kepada mak ayah kita, berbuat baiklah kepada orang yang baik dengan mereka. Tuan-tuan dapat tak? Bapa punya banyak baik di situ. Berbuat baiklah kepada orang yang berbaik, buat berkawan baik, teman baik. Pak dia dulu berkawan baik dengan pak aku, Umar Al-Khattab. Yang dia bagi keldai tu bukan kat kawan Umar, anak kawan Umar. Maksudnya anak kawan pak dia. Tapi dia teringat dulu pak kawan tu baik dengan pak dia. Dia layan anak kawan tu. Dia raikan anak kawan tu. Sebagai tanda dia nak berbakti kepada Umar Al-Khattab. Itu contoh salaf. So mana-mana kita kenal, dulu pak dia kawan baik dengan pak kita ke apa lagu mana ada kaitan lah, kita buat baik. Walaupun pada zahirnya kita nampak kita buat baik pada dia, hakikatnya kita buat baik kat siapa? Sebenarnya kita buat baik kat siapa? Kat pak kita. Manfaat tu balik kepada pak kita. Depa kawan dulu baik kan. Dulu depa kawan baik lah kan. Mai kami tak kenal dah. Sebab itu tuan-tuan, kita kena perkenal. Sebab itu ibu bapa ni, dia adalah bridge, jambatan untuk kita kenal dengan adik-beradik. Sebab itu anak-anak bila dia tak rapat dengan mak bapak, automatik dia takkan rapat dengan adik-beradik dia. Sebab penghubung antara dia dengan adik-beradik adalah mak bapak. Pasal tu bila mak bapak mati, kita tak. Sebab itu kadang-kadang panggil makan kenduri, siapa yang panggil makan kenduri? Dia panggil pak kita panggil kita. Mau kalau kita tak kenal. Kita pun pihang anak siapa? Siapa panggil hang makan kenduri aku? Tengok pelik kan? Saya anak ni sekian kan. Nampak? So sebab itu tuan-tuan, ibu bapa ni selain daripada pintu syurga, dia juga adalah pintu silaturrahim. Dan tanggungjawab kita ibu bapa ni kena perkenal anak-anak kita. Balik mai bawa pergi rumah adik-beradik. Ni rumah pak menakang hang, ni rumah mak menakang hang, ni hantar esok aku mati hang mai. Kita habaq dulu, esok kalau aku mati hang pergi tengok. Kan? Nampak? Itu antara hadis yang kita baca pada malam ini, dan satu contoh daripada Abdullah ibn Umar seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Imam Muslim, inna abarral bir silatul walad ahlal wuddi abihi. Di antara kebajikan yang sangat besar yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayah dia, iaitu silatul walad. Anak tu menyambung hubungan dengan orang yang bapa dia sayang. Hadis Muslim, hadis sahih Muslim. Antara kebaikan yang besar, kebajikan yang besar yang kita boleh buat kepada orang yang dah mati, kita sambung silaturahim dengan orang yang bapa kita sayang. Nampak? Itu apa yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Baik hadirin mukminin, apa lagi yang boleh kita ambil daripada perbuatan baik? Tadi dia kata apa? Okey. Apa lagi benda yang tuan-tuan boleh buat pada orang yang dah mati? Doa, istighfar, menyambung silaturahim, menunaikan janji, memuliakan sahabat-sahabat bapak kita. Kalau kita buat kenduri, dulu bapak kita panggil dia. Kita ingat dulu bapak kita panggil dia. Kita panggil lah. Dulu kita ingat bapak kita kalau apa-apa pun pergi hantar kat dia. Buah ke apa ke, kita pergi hantar. Itu cara kita nak berbakti kepada, kita nak pergi bagi mak ayah kita, tak ada dah mati. Kita pergi bagi kat kawan-kawan dia. Baik. Berikutnya ialah kita menunaikan, yang ni selalu kita sebut, amalan yang boleh kita buat untuk si mati. Banyak orang duk tanya ni nak buat apa kat si mati, tak buat apa ke, sengap saja ke? Kan? Apa ni? Semalam habis forum masjid tu jamu gulai lah tuan-tuan makan kan. Saya tak tahulah yang tuan-tuan ada tak ada. Tapi di tempat penceramah ni dia sedia serabai. Tuan-tuan ada serabai malah? Ada sedia serabai? Tak ada? Tak ada. Saya nak cerita serabai lah. Gulai daging tu ada tuan-tuan makan, tak cerita lah. Dalam duk sembang serabai tu, Datuk Mufti cerita, dia kata serabai ni dia panggil pecah perut. Tuan-tuan tahu pecah perut? Saya ni pasal muda, tak tahulah pecah perut. Pecah perut ni pada malam yang pertama selalunya makanan ringan lah. Tahu malam pertama, malam kedua, malam ketiga? Tahu Tahu. Tahu? Jadi bila serabai ni menu wajib untuk kenduri arwah. Dan pada malam dihidangkan serabai dikatakan malam pecah perut. Kan? Pasal apa malam pecah perut? Pasal pecah perut siapa ni? Mereka kata pecah perut banyak lah kan. Kita tuan-tuan, hakikat ni saya nak cerita. Manusia ni bila dia mati, jasad dia hancur dimakan ular. Hancur. Yang kita jumpa elok apa semua tu karamatil awliya. Karamah orang-orang yang Tuhan sayang. Yang ni ada 2-3 kes kita tak nafikan. Macam di kalangan sahabat bila banjir di Uhud, keluar jenazah, Jabir kata ayah dia tak rosak, ada rabit sikit tang telinga. Jasad elok. Kadang-kadang kita tengok ada jasad yang tak rosak, jasad yang elok. Allah boleh buat. Mungkin kesalehan dia, warak dia apa semua. Tapi hakikatnya semua orang mati hancur. Bukan kata perut je pecah, habis semua. Kecuali tulang punggung. Pasal nanti dia akan keluar balik, tumbuh balik kita daripada tulang punggung tu. Baik, apa yang saya nak cerita? Dia kata bila jamu serabai ni, malam pecah perut. Kan? Manyak tu dah pecah perut lah. Tapi tuan-tuan, yang pecah perutnya bukan mayat. Kau tengok ke gaya kenduri tu, pecah perutnya hampa. Makan punya tribal punya bagus. Dia kata sedap lah. Selalunya makan kenduri orang mati ni memang sedap. Kan? Sedap. Lepas tu dia boleh tanya pula kat rumah, tak makan lah. Nak makan lagu mana kawan duk berendam air mata. Sedih kan? Kita yang lalu kan? Baik. Cuma saya nak ceritanya, antara benda yang tuan-tuan boleh buat lepas daripada tu ialah menunaikan ibadah. Yang ni kita dah bincang itu, yang belum selesai. Seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas. Azal tu saya kita publish sikit ada Ibnu Abbas ni. Kemudian kita tutup lah. Ada lagi beberapa benda yang tuan-tuan boleh buat untuk si mati. Azan.
Okey. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna ummi matat wa alaihi sawmun shahrin afa aqdihi anha qala na'am qal fadainullah ahaqqun an yuqda. Okey. Datang satu orang laki-laki kepada Nabi, tapi tak tahu siapa dia. Rajulun nakirah. Tak tahu. Mai satu laki-laki. Dia kata ya Rasulullah. Dia kata tu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat yang cerita kisah ni. Kisah ni berlaku bila satu orang laki-laki yang tak dikenali mai jumpa Nabi. Dia tanya, dia kata ya Rasulullah, inna ummi matat. Telah mati ibu aku, matat. Sesungguhnya ummi, mak saya, matat, telah mati ia. Mak dia mati dah arwah dah. Wa alaiha, tetapi dia ada kewajipan. Dia ada benda wajib. Apa dia? Saumu syahr, iaitu puasa Ramadan. Maknanya benda ni wajib. Kalau Isnin Khamis, mak dia puasa Isnin tak dah habis mati. Nah, yang ni tak gaduh. Hak sunat tak gaduh, hak wajib ya. Afa aqdihi anha qala na'am. Dia kata kalau macam tu aku nak kena qada. Aqdi, aku nak kena qada ke tak? Nabi kata na'am, ya. Fadainullah ahaq. Sesungguhnya hutang kepada Allah ahaq. Haqqa yuhiqqu ahaq. Sesuatu yang mesti engkau lebih kena tunaikan. Baik. Cuma di kalangan para fuqaha, macam mana kita nak tunaikan ni? Macam mana kita nak qadha? Yang ni tuan-tuan, waris boleh ambil tanggungjawab untuk ganti qadha puasa mak atau ayah. Dan dia tak mengikat juga mesti anak.
Siapa-siapa pun boleh. Tak apa. Siapa-siapa yang nak tolong puasa bagi pihak, boleh. Dia kata, mak ayah nak, kalau isteri, suami, anak, boleh. Kawan, boleh. Tak ada masalah. Okey. Puasa ni Nabi umpamakan sebagai hutang dengan Allah. Jadi kita kena ganti. Kalau kita tak mampu ganti, qadha, kita boleh bayar fidyah. Ini ambil daripada harta si mati. Boleh. Jadi tuan-tuan yang ada dalam hadis ni apa? Puasa. Dalam hadis yang kita baca dalam kuliah yang lepas, kalau tuan-tuan ingat tentang haji. Puasa, haji, lagi apa? Yang ada nas. Puasa, haji. Zakat. Yang dia tak bayar pun kita bayar. Salat tak ada. Salat tak ada. Cuma apa lagi benda yang kita boleh buat? Sedekah duit. Yang ni clear. Tulislah ni. Apa dia ni? Puasa, haji, bayarkan zakat yang dia tak bayarkan lagi. Yang berbentuk sunat, iaitu kita bersedekah harta benda untuk ada khilaf tak? Tak ada. Sedekah duit, sedekah pahala duit ringgit, tak ada khilaf. Ni ustaz 500 untuk mak saya, ini 600 untuk pak saya, ini 3,000 untuk bini saya. Tak ada khilaf. Pahala tu insya-Allah dapat. Lagi boleh buat apa lagi? Sedekah harta benda, buat menggunakan harta benda, tak ada khilaf. Sebab ada hadis yang mana sahabat mai tanya, dia kata mak dia mati tak ada habaq apa, tapi kalau mak dia hidup, mungkin mak dia nak wakaf, nak sedekah, nak infak, kalau dia buat dapat tak? Nabi kata dapat. Itu menunjukkan kata sedekah duit ringgit, harta benda memang dah dapat. Lagi apa lagi? Menunaikan wasiat. Wasiat kepada si mati. Ada dua isu saya nak sebut kat tuan-tuan. Tolong dengar bagi terang sikit. Wasiat ni benda yang kita buat selepas mati. Faham tak? Saya wasiatkan rumah ni kepada siapa dia? Nak ke anak tak boleh. Anak angkat. Dia wasiat dekat anak angkat. Atau wasiat kat saya pun boleh. Kan? Wasiat kat tok guru yang duk mengajar. Contoh. Okey. Lepas dia mati, waris kena pi. Ni, nak buat baik untuk si mati ni. Yang duk tanya sangat tu, nak buat macam mana, nak buat macam mana, nak buat apa. Daripada duk pi beli borang pahala, duk pi isi borang pahala hantar baca Quran tu, baik buat hak yang clear ni. Daripada duk buat hak benda yang tak jelas tu. Nabi kata tinggalkan benda yang tak yakin, benda yang tak jelas, benda yang khilaf tu, buat benda yang sepakat ni. Daripada duk buat puluh ribu kirim pahala, upah orang baca apa semua tu, baik ni. Tunai wasiat dia. Hak mana dia wasiat, tunaikan. Panggil, cari kawan tu, bagi kat masjid ke, bagi kat sebab, baik, selesai. Okey, now ada orang tanya tentang hibah. Hibah ni dia berbeza dengan wasiat. Wasiat ialah perkara yang berlaku selepas mati. Maknanya benda tu berpindah milik selepas mati. Tapi kalau hibah sebelum mati, hibah ni terus serta-merta. Tuan-tuan tahu kesan hibah apa dia? Tahu apa dia hibah ni? Saya bagi contoh. Katakanlah Cik Fendi kita ni, Cik Fendi kita ni, mereka semua ni duduk depan, mereka kena. YB tak boleh, kita kena jaga. VIP tak boleh. Okey, Cik Fendi telah hibah pada anak, wasiat
tak boleh pada wasiat, tak boleh pada anak. Dia pergi tanya kat ustaz, saya nak wasiat rumah saya kat anak saya, boleh? Tak boleh. Lepas tu saya nak buat macam mana? Saya nak bagi kat anak saya hibah. Saya hibah. Tapi sebelum nak balik pergi hibah tu, saya nak kena terang bagi habis. Apa dia? Okey. Kalau Cik Fendi hibah dekat anak Cik Fendi, kesannya harta itu terus bertukar milik. Terus rumah tu jadi milik anak. Apa implikasi dia? Tuan-tuan, kita dengan anak kita siapa mati dulu? Boleh jawab soalan ni, kita tangguh. Kalau tak ada jawab, kita akan sambung. Siapa mati dulu? Adatnya kita. Tapi boleh jadi dah anak mati dulu? Lah banyak anak pi dulu pada pak. Ingat nah? Apabila kita hibah rumah tu milik kita. Apabila kita hibah pada anak, artinya dia dah jadi milik. Andai kata anak tu mati dulu, apa jadi? Boleh kita pergi minta balik? Boleh tak? Tak boleh. Sebab kita dah serah hak. Dah jadi hak milik kita dapat apa? Kita akan dapat apa daripada rumah tu? Kita akan dapat faraid sebagai bapa. Yang ni ada kadang-kadang pak dia tak tahu. Dia kata apa siapa? Bagi baliklah rumah saya. Saya bagi dekat dia, mana tahu dia mati dulu. Dah dia mati dulu, saya nak pergi ambil balik. Oh, no way. Tak boleh haji, tak boleh. Pasal dah jadi hak dia. Lepas tu nak buat macam mana? Kita akan bagi pada bini dia. Kita akan bagi pada anak-anak dia. Kita akan bagi pada haji. Haji juga akan dapat. Tapi haji tak boleh dapat balik sebiji tu. Haji akan dapat bahagian haji sebagai bapa si mati dalam faraid. Itu kesan hibah. Hibah ni kita dah bagi. Bila kita bagi, kita nak pergi minta balik, kawan dah mati, tak boleh. Jadi bini dia ada bahagian. Kita pergi habaq kat menantu kita, hang jangan duk ambil no. Kita pergi habaq kat menantu kita, hang jangan duk ambil hang pun tahu kan rumah bapak bagi dekat dia, mana aku tahu lelaki hang mati dulu. Dia takut apa? Pak mentua ni takut apa? Ijma'. Sepakat. Tengok dia 3-4 orang tak kata. Takutlah menantu tu boleh laki baru. Mai duduk rumah dia. Dah menantu tu 35. Takkan tak menikah lain. Tentulah dia. Menikah tak contoh dia menikah dengan saya. Saya akan pergi duduk. Terima kasih Tuan Haji pergi rumah. Terima kasih saya boleh tumpah rumah. Berbulu mata. Saya kena cerita ini implikasi hukum. Itu yang dikatakan hibah, pemberian ketika hidup. Dia nak bagi wasiat, tak boleh dah. Tak boleh wasiat kepada waris. Dia nak bagi juga ke anak dia bagi dalam bentuk hibah. Qadarullah kawan tu mati, bila kawan tu mati kena faraid pula. Ada tuan-tuan banyak cerita yang tu, dia bagi duit kat kawan tu mati dia dapat balik, tapi dia tak dapat penuh, dia dapat bahagian dia. Okey, itu selesai. Tapi kita dalam hal ni kita buat baiklah pada orang mati, kita teruskan urus macam mana. Nombor 2. Yang orang tanya, habis dah, cuma saya ni juga masih lagi berkaitan dengan buat baik pada si mati. Apa dia? Iaitu isu hutang si mati. Selalu sebelum semayang kita akan panggil ni minta waris. Yang nak jadi waris ni bagi ketahuan. Jangan duk pergi sonok tak tahu halah. Tahu dia panggil apa ni? Dia panggil dhaman, kafalah, jaminan. Dia macam garantor. Sesiapa yang ada hutang dengan bapa saya, silalah datang bertemu dan tuntut dengan saya. Yang pertama saya nak peringat dululah. Tak apa, jangan takut. Dia kata ustaz mai tak pontisak ni. Kita tengok dia mai tidur di masjid. Awak tak pontisak, orang ketuk pintu, pak dia kaki hutang. Itu dia lah.
Yang pergi duk sanggup pasal apa? Tak apa, kita nak cerita bab hak sanggup ni. Macam mana jalan keluar dia? Ada. Siapa dia hak kena dengan siapa hak tak kena? Siapa dia yang pergi duk sanggup tak ketahuan, dia kena dengan siapa yang sanggup tak kena. Baik. Tapi sebelum saya nak cerita tu, saya nak sebut kat tuan-tuan, mau kalau sudah hutang bayar. Bayar kali sikit pun tak apa. Pasal apa? Pasal tuan-tuan duk baca hadis kan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainih. Tergantung. Tuan tahu tergantung tu apa? Nyawa seorang beriman itu tergantung dengan hutangnya. Di kalangan ulama kata tergantung tu urusan dia di akhirat digantung. Pahala dosa dia tak dikira. Hold. Orang putih kata hold. Depa hang, gantung, tak buat apa. Sehinggalah hutang tu selesai, baru dimulakan urusan hisap dia. Maknanya lagi tak selesai hutang, hak pahala tak boleh tebus, hak syurga patut masuk pun tak boleh masuk, semua tersekat. Kan macam tuan-tuan kan, macam sahabat saya seorang bawa pergi nak buat pasport, tengok-tengok nama blacklist tergantung. Pasal apa? Tak boleh buat pasport pasal ada hutang lama dulu. Dia punya perah lah, tak boleh buat. Tak boleh buat, betul macam mana? Tak boleh pergi, tak boleh keluar negara, disekat. Nak kena pergi bayar tu baru nama naik. Macam tu lah tuan-tuan, hutang. Jadi siapa-siapa yang pertama hutang ni, siapa yang bayar? Si mati. Harta ambil ni, kena bagi clear ni, tertib ni, tertib dia. Pertama, anak bayarkan hutang bapa daripada harta peninggalan si bapa. Jual lah, kalau duit cash habis, rumah jual, tanah jual, bayar bagi habis. Ustaz, nak tinggal apa kat kami? Tak ada apa. Jual, reda apa? Tapi kalau saya nak kongsi cerita dengan tuan-tuan, macam-macam cerita kan? Tak apa. Jual, habis bayar. Bukan harta kita, harta si bapa. Tapi kalau tuan-tuan pi sanggup, ni dia panggil pi sanggup ni. Yang pegang mikrofon, yang Tok Imam pun pegang. Mana dia anak sulung? Mana ada dia? So, dia tuan-tuan tahu ni, pegang ni bukan pegang saja ni. Pegang tu, pegang pak sanggup. Pak sanggup dalam Islam dia ada dua pak sanggup. Satu pak sanggup yang tahu nilai hutang pak dia. Mana-mana anak yang tahu pak dia ada hutang banyak, mungkin pak dia sebelum mati apa semua, ni aku ada hutang 13,000. Hang boleh dia tolong bayar. Aku tak ada duit dah. Tak apa pak. Saya tahu pak hutang 13,000, saya pun duk kira saya mampulah takkan nak tolong bayar ni. Pak jangan risau. Pak matilah dengan tenang. Kan? Dia ni syarat-syarat dia mampu, dia tahu nilai hutang tu berapa. Maksudnya dia bukan sanggup adat ni. Dia tahu kata pak dia hutang banyak mana, dia tahu hutang dengan siapa, dan dia tahu dia berkemampuan. Jangan pak dia panggil, hang boleh bayar 13,000 ni. Nak bayar lagu mana pak? Hak saya dengan pak pun tak selesai lagi ni. Okey. So yang ni kalau dia pergi sanggup, dia kena bayar. Tapi yang ada dalam masyarakat kita ni, di sisi mazhab Syafi'i, semua tak cukup syarat. Maksudnya, faham tak? Yang ada dalam masyarakat kita ni, pertama, dia bukan tahu pak dia hutang banyak mana. Betul tak? Betul tak? Tak tahu. Nombor dua apa dia? Dia tu ke diri pun tak tahu nak boleh tolong bayar ke tak. Maka di sisi para ulama, apabila satu orang nak pergi duk jamin orang lain, dia kena tahu apa benda yang dia nak jamin tu. Kalau dia tak tahu benda apa yang dia nak jamin, kita pun duk kata, ni hang duk pergi sanggup nak bayar hutang pak hang ni, hang duk pergi duk umum tak ketahuan hala ni, hang tahu banyak benda dia nak bayar. Aku tak tahu. Hang bolehkah nak bayar kalau orang boleh tuntut? Aku pun tak tahu. Maka di sisi mazhab Imam Syafi'i dan juga sebahagian ulama lain, dia tidak cukup syarat sebagai penjamin, dia tak wajib bayar, dia hanya sunat bayar. Jadi yang duk mai sanggup depan ni, saya ingat hak ni paling banyak kali. Hak tak tahu apa tu, kalau orang mai minta maaf lah pak cik,
Saya balik-balik cek, tanya mak saya apa pak saya tinggal, pak saya tak tinggal apa pun. Jadi saya minta maaf pak cik nak mai tutup, memang kami tak ada apa nak bayar. Hang yang kata mai cari hang. Hang yang suruh jumpa hang. Betul. Saya suruh mai jumpa saya. Saya pun tak ada nak tengok apa lagi. Saya pun tak tahu banyak mana. Maka di sisi para ulama, dia tak berdosa. Dia berdosa ke tak? Tak berdosa. Tak wajib. Hanya sunat untuk dia bayar. Tetapi kalau dia tahu, hang tahu, aku tahu, hang memang nak bayar. Ya, memang aku nak bayar. Hang ada duit tak? Ya, aku ada duit. Maka kalau dia sebut dalam keadaan dia tahu, dia jelas dan dia mampu, wajib dia bayar. Kerana bila dia jamin, hutang tu balik atas dia. Seperti yang berlaku kepada sahabat tu. Sahabat tu nampak? Dia ada hutang tak? Ada ya Rasulullah, hampa semayang aku tak mau. Hampa semayang aku tak mau. Tiba-tiba ada satu orang, dia kata apa? Rasulullah, hutang di atas saya. Maksudnya dia jamin saya akan bayar. Baru Rasulullah bayar. Artinya selesai. Tapi atas si jamin tu lah. Dan kawan tu tahu tak berapa? Dia tahu. Disebut ada hutang berapa? 2 dinar ke apa? Tuan-tuan faham tak? So, saya nak kata anak-anak yang pergi sanggup tu sebenarnya tak salah. Balik kepada apa yang ditinggalkan oleh si mati dan kemampuan dia sendiri. Kalau dia boleh mampu, dia bayar. Tapi kalau si mati tu ustaz, dia memang tak boleh bayar, macam mana? Tergantung. Cuma Allah Ta'ala akan tengok masa dia hidup ada usaha tak dia nak pergi bayar. Kerana Nabi kata siapa yang ada usaha nak bayar, dia tak mampu bayar, Allah akan bayar. Jadi kalau dia memang tak ada niat nak bayar, duk lari nak bayar, duk menculah nak bayar, yang ni memang tergantung. Nayo tuan, punya banyak pahala kita bawa, tak boleh nak pergi tebus. Pasal apa? Pasal nama kita blacklist. Pasal ada kes tak lepas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, Allah berkati kita. Dan tuan-tuan ingat, kita memang tak suka buat benda-benda yang Nabi tak buat ni. Apa yang Nabi tak buat, kita tak buat. Tapi apa benda yang Nabi benarkan kita buat, apa benda yang Nabi suruh kita buat, contohkan kita buat untuk orang mati, yang tu kita pakat buat. Kan? Dan ramai yang mai anak-anak bagus, bukan cerita semua, bukan yang negatif, yang bagus pun ada. Mai bagi geran, bagi duit, dia kata tak ambil ke? Dia kata ustaz, yang ni usaha mak ayah saya, dia dah buat baik, dia buat kebajikan, saya ingat saya nak buat habuan untuk dia. Ada juga. Alhamdulillah, syukur masih ada anak-anak yang teringat untuk buat sesuatu pada mak ayah dia. Mak ayah dia tuan-tuan, kalau boleh balik, kalau boleh hidup balik, mereka nak buat. Tapi mereka tak boleh buat. Kita yang hidup dan kita mengaji, kita tahu apa yang mereka nak, kita tolong penuhi. Sebab biasalah tuan-tuan, mak ayah apa sahaja anak dia cuba, anak dia nak, dia kalau dia mampu, dia akan bagi. Lah dia dah mati, dia mengharapkan kita. Orang mati mengharapkan orang hidup, bukan orang hidup mengharapkan orang mati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Aqulu ma sami'tum. Saya sudahi apa yang saya cakap dan apa yang tuan-tuan dengar pada malam ini dengan astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.